Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, dengan salam hormat kepada semua. Baik, boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, tolong type dekat bahagian chat dengar. Okay, baik, terima kasih Cikgu Zaimah binti Musa, Lim Chi Chien dan Zuraida binti Zakaria atas maklumat telah dengar. So pada hari ini kita akan sambung aplikasi Scratch 2.0 untuk kita bina buat asas basic game. So daripada yang pertama, kedua, ketiga dan sekarang ini keempat. So kita akan yang keempat ni. Jadi blok yang pertama, blok yang kedua, blok yang ketiga dan blok yang keempat ni kalau kita combine kan akan bertambah apa ni kefahaman kita, ilmu kita tentang fungsi setiap blok tu. Tentang fungsi setiap blok tu. Okey, tunggu kejap saya nak uruskan sikit. Kejap je. Okey, baik. Ya, sorry Baik, kita jadi sekejap saya pausekan mikrofon ni yang bunyi. Okey, baik. Siri yang pertama, siri kedua dan ketiga tu, so fungsi setiap blok yang kamu semua telah tengok dan telah tahu kan. So combine kan dia. Untuk yang keempat ni pun ada beberapa blok yang baru. So nanti boleh combine kan dia. Selama kelamaan akan menghasilkan satu game yang menarik. So feedback daripada kelas yang sebelum ni, saya nampak ada yang belum faham tentang fungsi beberapa blok dan cara untuk save ke komputer kemudian jadikan dia bentuk exe. So pada hari ini saya akan buat secara step by step so agar semua nampak lah. Dan di negeri Johor hari ini adalah merupakan hari pertandingan daripada 19 April hingga 30 April. Pertandingan membina game menggunakan Scratch sama ada 2.0 ataupun 3.0. So mungkin esok akan bertambah jumlah ahli untuk bengkel kita. Walau bagaimanapun orang selain daripada negeri Johor boleh join juga kelas ni. Baik, pada hari ini kita akan cuba buat game lumba. Game lumba. Biasa bila lumba ni mesti lebih daripada satu orang. Kalau lumba lari kan, nak berlumba lari mesti lebih daripada satu orang. Kalau seorang je lari, tu namanya jogging. Lari sendiri kan. Tapi bila perlumbaan, mesti lebih daripada dua orang. Baik, saya baca sekejap. Ada chat, ada mesej dekat apa ni. Semalam saya boleh buat optional game. Okey, bagus. Tahniah Aiman Syahmi bin Hairul Nizat. Okey, baik. Kalau yang dah buat game tu kan, minta hantar dekat saya. Hantar dekat Telegram saya. So nanti saya akan tengok. Saya akan bagi komen lah macam mana. Hantar dekat saya. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, ni saya punya Telegram. Saya pastekan dekat sini. Ni Telegram saya. Hantar dekat sini. Dalam bentuk exe. Saya buka nanti. So, nanti saya akan buat penilaian lah. Okey, baik. Saya sharekan saya punya screen dahulu. Entire screen. Okey, baik. Baik, seperti mana yang saya telah bagi tahu sebelum ni, ada dua
aplikasi software yang kamu kena install. Yang pertama adalah aplikasi Scratch 2.0. Kemudian aplikasi tool SWF tool. Ni dah. Saya pastekan dekat bahagian chat. Saya pastekan dekat bahagian chat. Ni dia punya jap. Tak dapat pula nak ni. Mesti copy. Okey, saya pastekan dekat sini. Okey, itu dekat bahagian chat tu saya ada masukkan dua software Scratch 2.0 dengan SWF tool. Baik, kita mula dengan Scratch Scratch 2.0. Baik, saya akan terangkan sekali lagi berkenaan dengan Scratch ni. Kalau macam tiba-tiba tak dengar, bagi tahu dekat bahagian chat. Okey, baik. Scratch 2.0 ni, sekarang ni dah 3.0. Baik, sekarang ni saya gunakan 2.0. Ni adalah sprite. Sprite ni macam watak utama lah. Macam kalau filem tu dia watak utama. Manakala yang ini adalah backdrop. Backdrop ni adalah background belakang dia. Baik, bila kita nak buat game, maka kita kena letak backdrop yang sesuai. Kalau putih saja tak menarik. So boleh letaklah apa pun background yang kita nak. Bawah backdrop ni ada simbol gambar, simbol pen, itu boleh melukis dekat backdrop kita tu. Dan boleh gunakan backdrop yang terdapat dalam komputer kita. Baik, untuk picture ni, kalau kita, contoh saya nak ambil gambar backdrop yang terdapat dalam Scratch ni. So boleh klik dekat situ dan pilih tema yang sesuai. Tajuk kita pada hari ini ialah race, lumba. So kita akan buat lumba antara kucing dengan anjing. Kucing dengan anjing dia berlumba. Okey. Manakah backdrop yang sesuai? Okey, ni track. Ni backdrop track, sangat sesuai. Okey, baik. Saya dah pilih saya punya backdrop. Backdrop saya adalah litar lumba lari. Okey, litar lumba lari. Kalau saya tercepat, bagi tahu saya akan ulang semula. Okay. Saya dah setkan ini saya punya backdrop, iaitu litar lumba lari. Sebab apa saya pilih backdrop ni? Sebab saya nak buat game lumba lari antara kucing dengan anjing. Baik, bila dah ada backdrop, kena ada watak, kena ada pelakon dia, kena ada ialah game gamer apa dia kan. Itu antaranya adalah saya pilih kucing. So contoh. Macam mana nak dapatkan sprite ni? Nak dapatkan sprite ni sama ada dekat Scratch. Dalam Scratch tu dah ada watak-watak dia. Ataupun kita nak lukis watak tu. Nak lukis animasi, tak kisah. Boleh guna dekat Paint New Sprite. Ataupun guna upload watak tu yang terdapat dalam komputer. Sama ada tuan-tuan dan perempuan download siap-siap kat internet, letak dekat komputer, kemudian klik pada upload ni dan gunakan watak tersebut dekat sini. So saya lebih suka guna watak yang ada pada sprite tu, pada Scratch tu. So saya choose sprite from library. Ni dia library sprite, sprite library. So saya nak pilih apa? Saya nak pilih kucing. Okey, kalau nak guna arnab dengan kura-kura pun boleh lah. Okey, tunggu sekejap, tengah loading. Okey, sekejap saya punya surface ni dia dah mula daripada semalam. Okey. Sambil tu tuan-tuan dan perempuan bolehlah cari sprite masing-masing. Sementara saya dapatkan saya punya sprite tu. Okey. Baik, saya nak pilih yang ni watak kucing satu. Baik, cara nak mengecilkan kucing tu ialah kita boleh guna yang ni.
Slide ni, kita tekan ni, kemudian tekan pada sprite tu. Nanti dia akan kecilkan. Dia dah kecil, boleh letak dia dekat tempat yang sesuai. Baik. Itu yang pertama yang pertama. Kemudian seperti mana yang saya telah bagi tahu sebelum ini, untuk yang sprite ni dia akan ada skrip dia kat sini. Ni skrip dia. Apakah arahan yang kita nak bagi pada kucing tu? Kalau kita tak bagi dia arahan, so kucing dia tak akan bergerak. Dia akan jumut, dia akan statik dekat situ saja. Sebab tak ada apa-apa arahan. So nak bagi arahan, kita kena letak arahan tu di sini. Okey. Selain daripada skrip, dia ada kostum. Ni kostum. Kostum ni macam pakaian dia lah. Nak tukar pakaian, nak bergerakkan dia pun boleh. Ataupun sound. Kita boleh bagi sound pada kucing tu lah. Okey, jap saya kejap suara. Okey, kita sambung balik. Sekarang ni kucing. So kita nak bagi dia arahan. Arahan dia apa ialah okey, tunggu jap. Arahan yang kita nak bagi ialah contoh blok lain ialah macam bila kita tekan space, apa yang dia akan buat? Dia akan bergerak sama ada 10 langkah ataupun okey, try. Dan saya tekan, okey, cara untuk kita hidupkan sesuatu skrip yang kita telah settingkan, sama ada kita klik pada button warna hijau ni, ataupun kalau macam ni kita hanya setkan bila kita tekan space dia akan bergerak 10 langkah. So tak tekan yang button hijau ni pun tak apa. Tapi bila kita menggunakan blok yang ini, kita kena tekan button hijau ni baru dia boleh bergerak. Okey, sekarang ni saya dah setkan bila dia tekan space maka akan bergerak 10 langkah. Tak, dia gerak. Okey, baik. Okey, sebab itu kita nak macam posisi dia. Maksud apa posisi dia ialah apabila kita play game ni, kita nak kucing tu mula-mula berada di mana. So, seperti mana pelajaran semalam, saya dah bagi berkongsi maklumat bahawa kedudukan X dengan Y. X dengan Y. X melintang macam ni, Y menegak macam ni. So, kalau macam mana nak tahu berapakah jumlah bacaan bagi X dan Y pada kedudukan mouse saya ni. Saya gerakkan mouse saya ni, so saya letak dekat sini. Okey, berapakah kedudukan X dan Y pada mouse saya ni? So kedudukan dia kita boleh tengok dekat ni. Dekat atas new sprite tu. Atas new sprite tu ada X dengan Y. So dia punya bacaan ni ialah X dia ialah -1 dan Y dia adalah 13. Ni. Kat sini ni. Saya besarkan sikit dia punya bacaan dia. View dia sekejap ni dia. X dengan Y. Ini kalau kita tunjuk, kita halakan kita punya mouse ni kat mana, nanti dia akan tunjukkan berapakah bacaan bagi X dan bagi Y. Okey, baik. Seterusnya. Sekarang ni kita nak, bila kita play game tu ialah kita nak dia kucing ni berada di mana. Contoh sekarang saya nak dia mesti berada dekat sini. So apa perlu buat ialah apabila bendera hijau ni diklik, so dia akan berada di mana. So masih kita letakkan blok X dengan Y. Okay, go to X and Y. Okay, X dengan Y. So negatif 200 dan negatif 45. So kita tekan hijau kat mana?
tekan ni, yang tekan hijau. So dia berada di mana? So dia berada dekat sini. Bagi kita halakan dia, memang kedudukan dia ialah berapa? Negatif 200 dengan tolak 45. Okey, baik. Jadi dah dapat kan apa fungsi dia ni? Ini fungsi dia apabila kita dekat keyboard kita tu kan ada space kan? Dekat keyboard, semua keyboard dia ada space. Kan ada button space. So maknanya bila kita orang dia tekan keyboard space, so kucing ni dia akan bergerak 10 langkah. Dan kenapa kita letak negatif 200 dengan negatif 45? Sebab kita nak kucing tu berada di sini. Dan kedudukan dia berada sekarang adalah negatif, X dia negatif 200 dan Y dia negatif 45. Okey, baik. Baik, selepas itu kita nak dekat manakah garisan penamat dia? Garisan penamat dia kat mana? So, garisan penamat dia kita kena buat. Jadi mungkin kita kena tambah lagi satu sprite. Apa sprite dia? Sprite garisan penamat. So, garisan penamat ni kita boleh letak, boleh lukis. Okey. Okey, baik. Bila dah ada ni, so caranya ialah kita tebalkan sikit dia punya ketebalan line tu. Okey, cantik. Kemudian line kita nak warna apa? Contoh nak warna kuning. Tekan warna kuning ni. Kemudian kita okey, kita tarik dia. Okey, no. Oh, silap. Saya silap. Kita guna yang ni. Ni line. Oh, betul. Kita tarik dan jangan lepas. Tarik, jangan lepas. Dah sampai hujung, lepaskan. Okey, nampak macam sengit sikit. Tapi tak apa. Okey, kita ulang semula bagi cantik sikit. Cantik pula. Okey, kita tarik dia. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Okey, lepaskan. Okey, baik. So ni dia dah boleh tarik dia. Okey. Kita nak kucing ni dia berlari sampai mana? Sampai garisan penamat. Sampai garisan penamat, dia akan keluar dia punya dialog dia. Saya berjaya, dan keluar bunyi tepuk tangan ke, sound apa ke dan sebagainya. Okey, baik. So apa yang kita perlu buat sekarang ni ialah kita kena bagi arahan dekat kucing. Klik pada sprite kucing ni dan klik pada script. Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita kena letak sekiranya kan sekarang ni kucing ni dia bergerak menggunakan button space pada keyboard kan? Betul tak? Okey. So maknanya bila kita dah tekan keyboard ni, tekan kan. Sampai dekat ni, sampai bila kucing ni misai dia tu bertemu dengan garisan kuning ni, so apa yang akan berlaku? Kita nak dia buat dialog. Saya berjaya, saya juara ke apa ke, kemudian ada bunyi. Ada bunyi. Okey, baik. So, kita kena guna apa? Kita guna block if sekiranya. Sekiranya kucing ini dia bertemu dengan ni garisan penamat ni adalah sprite yang kedua. Macam sini sprite satu lah kan. Apa dia touching? Guna sensing. Touching tu menyentuh. Jikiranya kucing itu menyentuh apa? Menyentuh garisan tu. Sini adalah nama dia sprite satu. So apa yang dia akan buat ialah dia akan mula-mula sebut sayalah juara. Okay. So kita cuba try sayalah juara. Okey. Lepas tu
kita bagi dia suara lah. Bagi dia suara. Suara guna apa? Guna block sound. Ni play sound. Dekat mana? Dekat bawah touching ni. So takkan suara miau. So kita nak dapatkan suara tepuk tangan ke. So dekat mana? Dekat bahagian sound. Sound ni klik pada ni, new sound. Okay, choose sound from library. So yang kali ni agak simple. So kita akan habis awal. So jangan risau. Okay. Kemudian cari suara tepuk. Ni. Ataupun clap beatbox. Takkan satu je kan? Haha. Okay. Okay, ambil yang ni lah. Suara cheer. Okay, baik. Klik okay. Okay, lepas tu buat apa? Pergi dekat script balik. Script yang kucing ni tau. Kemudian play sound ni, klik pada play sound ni dan klik cheer. Okay, kita cuba. Nak cuba? Okay, kita tekan keyboard. Keyboard. Lihat. Ataupun kalau macam suara tu terlalu panjang, kita boleh guna ni apa ni, play sound sehingga dia habis. Play sound until done. Ni dua yang berbeza lah. So dia punya selagi suara tu tak habis, dia tak akan berhenti. Okay, kita contoh kita ambil suara yang agak panjang sikit. Apa beza antara dua blok tu kan? Ambil yang panjang sikit ada tak? Biasa pada instrumen. Okay. Musical note apa? Effects, yes. Okay, kita cuba yang ni, motosikal passing. Okay. Pergi kat script. Ni tujuan saya lah nak bezakan antara play sound sahaja dengan play sound until done ni. Okay, klik benda hijau dan kita tekan keyboard, keyboard space kat keyboard. Dah habis suara tu baru dia keluar dialog, saya juara. Okay, baik. So dia keluar dialog saya juara tu 2 second saja. So saya rasa saya tak nak guna yang motosikal ni sebab terlalu jauh lama, so guna yang cheer je lah. Okay, baik. Okay, baik. Sekarang ni kita dah dapat yang ni. So sekarang ni takkanlah dia berlari seorang sahaja. So kalau dia berlari seorang sahaja, bukanlah namanya perlumbaan, kan? Perlumbaan mesti lebih daripada seorang. So kita tambah anjing. Tambah anjing. So dekat manakah anjing itu berada? Dog. Okay. Ni dia. Dog ni. Klik okay. Okay, baik. So yang dog ni kita kena letak kat sini. Kecilkan dia sikit lah bagi dia. Okay. 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 Baik. Lepas itu apa yang kita nak buat ialah, okay, sekarang ni anjing ni dia apa ni bergerak sama ada menggunakan keyboard juga space ataupun dia boleh bergerak sendiri. Kita settingkan dia tu bergerak sendiri. Kita settingkan dia bergerak sendiri. Maknanya kita kucing kan, kita tekan keyboard space kan. Manakala yang anjing tu dia bergerak ikut komputer. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat bagi dia bergerak tu ikut komputer punya ni pergerakan.
So apa yang perlu kita buat ialah kita klik pada anjing dulu, dot ni. Kemudian pergi dekat script. Lepas tu pergi dekat event. Kat event ni, tarikkan ni bendera hijau ni. Lepas itu pergi dekat motion. Dan motion, kita kena pastikan anjing ni bila kita play game kita, dia mesti berada di sini. So apakah kedudukan dia? Nak tahu kedudukan dia kat sini macam mana? Tengok dekat X dengan Y bacaan ni. So pergi dekat ni, go to X dengan ni, Y. So di sini berapa dia punya bacaan ni lah, negatif 200. So yang sana Y adalah 60. Kenapa saya letak sini negatif 290? Sebab kedudukan anjing ini berada ialah bacaan dia ialah negatif 200 dan bacaan Y dia adalah 60. So bila saya tekan bendera hijau ni, so dia akan berada di sini. Okey, baik. Lepas tu apakah blok yang membolehkan dia bergerak sendiri? Apakah blok yang membolehkan dia bergerak sendiri tanpa perlu kita kawal? Iaitu pergi dekat motion, kemudian cari yang namanya ialah kejap. Ni, glide ni. Glide per second. Contoh kita letak sini 8. Kemudian tu okey, terus 40. Dan sini adalah 60. Kita cuba try Saya cuba try tekan warna hijau. Nampak tak anjing tu dia bergerak sendiri. So kita tekan, laju lagi. Oh, senang. Nampak tak? So anjing tu dia bergerak sendiri tanpa perlu kita kawal. So, kalau kita letak contoh kalau kita letak kejap. Kita letak sini 20. Cuba letak sini 20. So apa yang akan berlaku pada anjing itu? Okey, dia bergerak dia macam tu. Kalau kita letak sini 2, letak sini 2. So apa yang akan berlaku? Lagi laju. Kalah kucing ni. So terpulang letak berapa kat sini? Letak 5 ke apa ke? Okey, baik. Okey, baik. Okey, so takkan nak anjing tu kalau dia menang, takkan dia diam je kan? So apa perlu kita buat ialah kita bagi dia juga dialog. Dialog dia apa? Say apa? Cakap saya juara. Okey. Lepas tu apakah sound yang sesuai kita nak bagi kat dia? Apakah sound yang sesuai yang kita nak bagi dekat dia? So sound yang sesuai yang mungkin kita boleh bagi kat dia ialah ambil sound ni, klik pada new sound. Okey, kita tak animal. Okey, dot. Kita guna dot lah ya. Okey, selesai. Okey. So kita cuba lawan 1, 2, mula. Okey, maknanya anjing tu menang. Kita kalah. Okey, anjing tu menang sebab apa? Dia lebih laju daripada kita punya space kita. Dia lagi laju daripada kita punya space kita lah. Okey, baik. Okey, baik. Setakat ni kan ada tak apa-apa nak tanya? Kita akan habis awal hari ni sebab kali ni agak simple saja. Tapi pada hari ini banyak blok baru yang kamu semua dapat belajar kali ini kan. Banyak blok baru yang kamu dapat belajar. Okey. Baik, ada tak apa-apa pertanyaan nak tanya sebelum saya ke bahagian save as? Okey, baik.
Kasih Wan Nur Hafizah cakap tak ada. Darwish pun cakap tak ada. Bagus. Bagus semua. Baik, sekarang kita nak savekan dia. Macam mana? Klik file dan save as. Lepas tu simpankan dia dekat desktop ke dekat mana-mana lah yang kita nak. Saya biasa simpan dekat desktop. Saya letak situ ialah res doc. Desktop lah. Okey, kemudian klik save. Dan kita lihat dekat kita punya desktop tu ada tak apa ni file res doc tu. Mana? Ni dah. Res doc. Dia mesti ada gambar kucing ni. Dan dia punya jenis dia ialah format SB2 file. Format SB2 file. So kita kena ubah, kita kena convert dia kepada SWF. Apakah aplikasi yang kita perlu gunakan untuk tukar dia, convert dia daripada SB2 kepada SWF ialah kita kena guna aplikasi online. Nama dia ialah apa kita type dia dekat atas tu Scratch to SWF. Kena enter. Nama dia June Beetle ni. So tekan klik pada Scratch to SWF June Beetle ni. Dan klik pada online converter. Lepas tu pastikan kalau macam bila kita tekan laman web ni, kita kena runningkan kita punya flash player. Kalau kita tak runningkan kita punya flash player, dia tak boleh nak buat. So klik pada flash player. Izinkan, allow-kan dia. Okay, dah ada dah. So klik open Scratch file. Open Scratch file. Cari mana tadi file Scratch tadi, iaitu res doc. Ini dah desktop ni. Tekan ni, klik open. Okay, boleh klik full screen, show green flag bar dan automatically start. Ataupun tak nak automatically pun tak apa. Okay, lepas tu convert to SWF dan cari file yang sama. Cari file yang sama. Ni desktop ni, tekan sekali sahaja. Kemudian dekat bawah ni file name ni kita kena tambah .swf. .swf dan klik save. Okey, kita lihat ada tak dia? Ni ada. Untuk file SWF ni dia tak ada gambar kucing, dia kosong macam ni. Okey, yang file res.swf ni lah yang kita akan convert dia kepada exe. Exe. So kat mana saya dah download, macam saya bagi tahu sebelum ni, sila download SWF Tooling Software ni, ada link ni. Klik link ni dan install dekat komputer. So saya dah install, saya dekat download dan berada di sini. Dia software tu dia akan jadi zip. So bila dah install kena unzipkan dia. Unzip ni macam right click, kemudian extract file. Okey, baik. Lepas tu dekat mana? Saya dekat sini. Saya dah unzipkan dia. So saya double click pada folder tu. Tekan lagi sekali. Dan dia ada di sini. Okey, double click dan dia. Okey, ni dia. So add a file dan dia berada di desktop. Ni dia res.doc. Dia tak ada gambar kucing, dia kosong, putih je. Klik dan open. Lepas tu convert. Tunggu sekejap. Okey, dah keluar sukses. Tunggu lagi sekali sampai keluar dia punya notifikasi yang kedua. Okey dah. Okey. So dekat mana game tu berada? Game tu berada di sini, di output. Ini dia res.doc. File res.doc ni telah
telah di-convert kepada EXE dalam bentuk flash. So kita boleh play dia dekat mana-mana lah, kat mana-mana komputer. Kan? Komputer di rumah ke, komputer dekat CC ke, komputer dekat pejabat ke. So kita boleh play game ni. Okey, tunggu sekejap. Okey, kemudian klik open dan tunggu sekejap. Okey, tunggu. Apa yang komputer dia dia punya kapasiti dia tinggi, mungkin laju kot dia boleh play. Yang saya punya surface ni agak rendah, so agak slow sikit. Okey, saya kena tekan flag ni, so dia boleh jalan. Okey, ni. Okey, tu saja kelas kita pada hari ini. Kelas pembelajaran aplikasi Scratch. Hari ini kita habis awal. Untuk yang orang negeri Johor, kalau kat sini ada orang sekolah murid yang bersekolah di negeri Johor, kita ada pertandingan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dia ada buat pertandingan pertandingan apa? Pertandingan ni. Cabaran. Saya pastekan dekat bahagian chat. Saya akan pastekan juga dekat channel Telegram, iaitu pertandingan membina pembangunan cabaran solo pengatur caraan Scratch Johor 2020 menggunakan Scratch sama ada 2.0 ke ataupun 3.0 ke. Buat satu game. Kita dah buat 4 game dah ni. Pertama tangkap cash game, kedua pong game, ketiga apa saya ingat apa. Saya ni adalah race game. So boleh maju kan, boleh buat lagi hebat lagi sebab dah ada basic kan. Boleh try and error setiap blok. Buat game tu tempoh dia daripada hari ini 19 April sampailah 30 April. So 30 April itu dah boleh hantar. 30 April itu dah boleh hantar. So kita akan nilai dan pemenang akan dapat hadiah dan sijil penyertaan, sijil juara nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Manakala penyertaan kan dia dah hantar game dia, dah buat sebaik mungkin tetapi dia tak dapat nombor kan, tetap dapat sijil penyertaan peringkat negeri Johor. So jadi boleh war-warkanlah kepada yang lain. Sekian sahaja. InsyaAllah esok ada lagi kelas kita ni ada waktu yang sama insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.